Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dami Akila, ingin membentangkan tajuk Zaman Bani Abbasiyah dalam bidang tamadun Islam. Pertama sekali kita akan belajar latar belakang Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah muncul selepas Perang Azab yang terkenal. Pemerintahan Bani Abbasiyah berterusan selama 5 kurun bersamaan 524 tahun. Bermula pada tahun 132 hingga 652 Hijrah bersamaan 750 hingga 1258 Masihi. Kerajaan Bani Abbasiyah diperintah oleh seramai 37 khalifah bermula dengan Abu al-Abbas as-Saffah dan berakhir dengan kewafatan Al-Muttaqasim Billah ketika kerajaan ini gugur di tangan Mongol pada tahun 656 Hijrah bersamaan 1258 Masihi. Seterusnya kita akan belajar tentang pengasas zaman Bani Abbasiyah. Diasaskan oleh Abu al-Abbas as-Saffah 132 hingga 136 Hijrah bersamaan 750 hingga 754 Masihi. Dilahirkan pada 150 Hijrah bersamaan 723 Masihi di Hamimah, Syam dan membesar di sana. Dibai'ah menjadi khalifah di Kufah pada hari Jumaat 12 Rabiul Akhir 132 Hijrah bersamaan 750 Masihi. Terdapat 4 zaman kerajaan Abbasiyah. 1. Zaman kekuatan dan perluasan kuasa. 2. Zaman kemasukan Atrak Tarki. 3. Zaman kemasukan Buhai Parsi. Akhir sekali 4. Zaman Saljuk. Selain itu, terdapat 2 tokoh termasyhur pada zaman Bani Abbasiyah. Khalifah Harun ar-Rasyid. Nama penuh beliau Harun ar-Rasyid al-Mahdi al-Qurashi al-Hami. Beliau lahir pada 145 Hijrah 762 Masihi di Aroy, Iran. Beliau wafat pada 193 Hijrah 809 Masihi di Tuts, Iran. Beliau dapat gelaran Abu Ja'far tempoh pemerintahan pada 170 Hijrah hingga 193 Hijrah. Beliau merupakan khalifah kelima. Beliau memerintah selama 23 tahun pada zaman Bani Abbasiyah. Sifat beliau berani dan perkasa kerana tiada sebarang kompromi atau koreksi dalam tempoh pemerintahannya. Beliau juga seorang friendly, menghargai setiap orang, jalinkan hubungan baik pada para ulama, penulisan seniman di zamannya. Beliau juga seorang khalifah yang sangat soleh, rajin beribadah. Beliau akan menunaikan 2 kali dalam setahun haji dan umrah. Seterusnya, yang pertama meluaskan Empayar Abbasiyah sampai ke Laut Tengah India. Yang kedua menentang golongan kafir Zidi, iaitu kafir yang menunjukkan keislaman tak tunjukkan kefufuran macam munafik. Yang ketiga mengasaskan Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan besar. Di sinilah merupakan pusat mengkaji ilmu peradaban. Berlakunya penterjemah karya bahasa dari pelbagai bahasa. Yang keempat membangunkan kegiatan ekonomi. Beliau menggalakkan pelabuhan antarabangsa. Sebagai contoh, Sungai Tigris menjadi pusat dagangan yang pesat. Seterusnya Khalifah Al-Ma'mun. Nama penuh beliau Abdullah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid bin Muhammad Mahdi bin Ja'far bin Ansur bin Abbasi. Beliau dilahirkan pada 170 Hijrah 768 Masihi di Ba'ad. Beliau wafat pada 218 Hijrah 833 Masihi di Tarsus, Turki. Beliau merupakan anak kedua dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau mendapat gelaran Al-Ma'mun sempena nama beliau. Sifat beliau ialah berpengalaman luas dalam pentadbiran politik, seorang yang pemurah dan suka memberi infak, mendengar nasihat ulama dan mengikutnya, dan akhir sekali pemaaf dan tidak suka berdendam. Antara jasa beliau adalah menambah koleksi buku dalam pelbagai bidang ilmu di Baitul Hikmah, mewujudkan gerakan penterjemahan ilmu daripada bahasa asing ke bahasa Arab. Faktor-faktor berbangunan kegiatan ilmu pengetahuan. 1. Kecenderungan dan minat pemerintah dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya penulisan serta penterjemah rancak dalam kalangan keilmuan.
Antara faktor-faktor kemerosotan tamadun ialah pemerintah dan pengusaha leka dengan kemewahan sehingga tidak mampu mentadbir negara dengan baik, dan campur tangan orang-orang Turki terhadap pemerintahan yang tak diurus dengan baik. Seterusnya kita akan belajar pasal dua tokoh termasyhur. Al-Khawarizmi, nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Musa. Gelaran beliau adalah Al-Khawarizmi. Tempat kelahiran di Khawarizmi, tahun kelahiran 164 Hijrah, 781 Masihi. Tarikh kewafatan 232 Hijrah. Jasa beliau ialah pakar matematik terawal di zamannya. Diamanahkan Khalifah Al-Ma'mun melukis peta bumi. Banyak karya ilmu falak geografi yang ditinggalkan di Kitab Al-Jabar Al-Mutakabalah, pengasas trio Al-Jibra. Abu Yusuf, nama penuh beliau adalah Yaqub bin Ibrahim bin Al-Ansari. Gelaran beliau ialah Abu Yusuf. Tempat kelahiran ialah Kufah. Tahun kelahiran 113 Hijrah, 731 Masihi. Tarikh kewafatan 182 Hijrah, 798 Masihi. Jasa beliau ialah Qadi, iaitu hakim pada 3 zaman. Yang pertama Khalifah Al-Mahdi, yang kedua Khalifah Al-Hadi, yang ketiga Khalifah Harun Ar-Rasyid. Seterusnya menjadi Qadi Qudah, iaitu ketua hakim pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Selain itu, kitab Al-Kharaj membincangkan hal ehwal keuangan dan fizikal negara, ditulis untuk Khalifah Harun Ar-Rasyid. Antara kaedah dan usaha ialah menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan supaya dapat menjadi umat yang cemerlang. Menguasai sektor ekonomi negara dengan menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Antara soalan bahagian A. Antara contoh soalan bahagian C. Sekalung perhargaan dan terima kasih kepada Tuan Pengetua SMKA HMY Ustaz Azhar bin Tumin, guru-guru PSI iaitu Ustaz Sani dan Ustaz Abdullah kerana sudi membimbing dan memberi galakan kepada kami dalam usaha menyiapkan video tajuk PSI untuk tingkatan 5. Semoga usaha kecil kami ini memberi manfaat kepada semua pelajar di Malaysia yang menduduki subjek PSI SPM, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.